Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Habis dah puasa 6 tuan-tuan. Habis dah puasa 6. Alhamdulillah. Ada yang lagi 6 tuan-tuan. Yang lagi 6 boleh lagi tuan-tuan. Kita habis Syawal hari Sabtu depan. Esok Sabtu satu lagi. Maknanya yang belum mula tu boleh mula daripada hari Isnin tu boleh lah. Isnin sampai Sabtu 6 hari tu yang belum mula lah tuan-tuan. Yang mana dah habis tu tahniah lah. Bismillah. Baik, kita tengok kitab kita. Kita berhenti muka surat 75. Betul lah, 75 bawah tu, Al-Hakimiyah di sisi ulama usul fiqh. Kalau kita ingat, ni dah lama dah kita tinggal ni, 2 bulan lebih. Kita membicarakan soal apa, Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, pengarang kitab ni, dia menjawab tuduhan daripada musuh-musuh Islam yang mana benci kepada negara Islam. Dia bertuduh negara Islam ni negara teokrasi, negara yang bertindak sesuka hati menggunakan nama Tuhan. Seperti mana apa, masa zaman kegelapan di Eropah, yang mana bila gereja memerintah di Eropah, gereja buat sesuka hati. Dia reka hukum sendiri, kemudian dia kata ni hukum Tuhan. Siapa lawan kena bunuh, kena bakar hidup-hidup, macam-macam lah. Saintis-saintis yang dibunuh ramai, yang dibakar hidup-hidup, macam Galileo ramai lagi lah. Yang mana apa, bila dia keluar kenyataan yang bercanggah dengan gereja. Jadi yang bercanggah tu sebenarnya hukum hakam gereja tu adalah rekaan mereka. Ini disebut di dalam Quran, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah bagi orang yang menulis kitab dengan tangannya, kemudian dia mengatakan ini daripada Allah. Itu kerja ahli-ahli kitab dulu. Jadi sekarang ni ada musuh Islam menuduh negara Islam juga macam tu. Nanti bila dah berkuasa akan buat sesuka hati, buat undang sesuka hati, kemudian mengatakan ini daripada Tuhan, memerintah atas nama Tuhan. Dr. Yusuf Qaradawi nak jawab tuduhan-tuduhan ni, gitu. Jadi kita tengok bab seterusnya, Hakimiyah di sisi ulama usul fiqh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulum fidal, kata barang Al-Hakimiyah di sisi ulama usul fiqh. Masalah ini telah dibincangkan oleh ulama usul fiqh di dalam mukaddimah ilmu usul yang membahaskan tentang hukum syarak yang hakim pemerintah, al-mahkum yang diperintahkan, dan al-mahkum alaih yang diperintahkan. Dia makna di sini usul fiqh ni tuan-tuan, satu bidang yang membicarakan tentang asas-asas fiqh. Kita nak tahu bagaimana hukum itu diistinbat di dalam Al-Quran dan daripada hadis dipanggil usul fiqh. Jadi daripada usul fiqh ni, hukum syarak ni, pertama Al-Hakim. Al-Hakim ni Allah, yang menurunkan undang-undang, hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Mahkum bih, yang diperintahkan hukum. Contohnya sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib, itu hukum Al-Mahkum bih. Al-Mahkum alaih, orang yang diperintahkan, kita lah, kita panggil mukallaf. Apa nama mukallaf? Yang dipertanggungjawabkan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu dipanggil mukallaf. Baik, kemudian dalam hal ini kita melihat seorang imam seperti Abu Hamid Al-Ghazali. Ini Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali ni terkenal dengan kitab dia Ihya Ulumuddin. Kalau di Nusantara ni, Ihya Ulumuddin
Minhajul Abidin. Ini kitab dia cukup terkenal. Tapi kalau masuk universiti, Imam Ghazali ni terkenal dengan bidang usul fiqh, antara orang yang besar dalam bidang pengasas maqasid syariah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di dalam bukunya yang terkenal Al-Mustafa min Ilmi Al-Usul, menyatakan tentang hukum yang merupakan perbahasan pertama bagi ilmu ini ialah ia adalah sekumpulan khitab syarak. Khitab syarak ni ayat-ayat Quran ataupun hadis yang memerintahkan kita. Wa aqimus solah wa atuz zakah, dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, wa atimul hajjah, tunaikanlah zakat, tunaikanlah haji. Kemudian tidak ada hukum sebelum datangnya syarak. Ia mempunyai kaitan dengan hakim, iaitu pembuat syarak. Siapa pembuat syarak? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut negara Islam, tidak ada siapa yang bebas. Sebab negara Islam, negara yang tertegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dia tidak menzalimi siapa-siapa. Dia tidak menzalimi orang Islam. Al-Quran tidak menzalimi orang bukan Islam. Al-Quran tidak menzalimi orang apa, hatta haiwan sekalipun. Al-Quran tidak menzalimi sesiapa pun. Baik, sebab tu bila kita baca dalam Quran jelas, tak boleh memerangi siapa pun tuan-tuan. Sama ada orang tu Islam ataupun bukan Islam tuan-tuan. Sesuka hati kita nak perangi dia, ada sebab, mesti ada alasan kenapa kita merangi dia. Contoh kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut tentang apa? Illa alladhi la yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum. Adakah bila kita bertemu dengan satu golongan, yang mana golongan ni ada perjanjian damai dengan kita, walaupun dia musuh kita, dia perjanjian damai, ataupun mereka ni bila bertemu dengan kita, mereka rasa berat hati nak perang kita, mereka tak sanggup nak perang orang Islam, tak sampai hati. Orang lengu ni tuan-tuan, kata Quran fa'in i'tazalukum, sekiranya mereka tidak memerangi kita, falam yuqatilukan, dan mereka tidak, mereka membiarkan kita dan tidak memerangi kita, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala wa alqau ilaikumus salam, dan mereka menghulurkan tangan perdamaian. Walaupun dia bermusuh kita, tapi dia menghulur nak berdamai. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah Taala tidak membenarkan kamu memerangi dia walaupun dia musuh kita. Tapi bila dia nak berdamai, Allah Taala tak izinkan kita memerangi mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala satajiduna akharina ya'manukum wa ya'manu qaumahum, dan kau akan dapati sekelompok daripada orang musuh-musuh Islam, yang bukan Islam, yang musuh Islam, mereka ni bermuka-muka dengan kita, dia buat macam baik, tapi di belakang kita pun dia hentam kita, tikam, nak berdamai dengan musuh-musuh, dengan kita nak berdamai, dengan musuh kita nak berdamai. Kullama ruddu ila fitnati urkisu fiha, golongan ni tiap kali mereka ada peluang nak buat kacau, bilau, nak hentam umat Islam, nak tikam kat belakang, dia bersegera buat. Bila ada peluang dia buat, tak ada peluang tak buat, ada peluang buat. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala fa illam ya'tazilukum, sekiranya mereka ni musuh-musuh Islam ni yang menzahirkan musuh dengan orang Islam, tunjuk pemusuhan dia, mereka ni tidak membiarkan kamu, so dia lawan kita. Kemudian wa yakuffu wa yulqu ilaikumus salam, mereka tidak mengapa, wa yakuffu aydiyahum, mereka tak tahan tangan mereka daripada merangi kita, dan tidak menghulurkan tangan perdamaian. Maka kata Allah SWT fakhuzuhum, tangkaplah. Bila dia berperang kita, lawan kita, tangkap. Waqtuluhum, bunuhlah. Ini cerita dalam peperangan, suasana peperang, dia memerangi kita. Haitsu saqiftumuhum, tiap kali kamu bertemu dengan mereka, ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, orang-orang lagu ni yang musuh-musuh Islam, yang sentiasa memerangi umat Islam, bunuh umat Islam sesuka hati, tikam umat Islam dalam diam, hak yang ni Allah Ta'ala jadikan alasan yang kukuh untuk perang. Tapi kalau saja-saja, tak boleh. Jadi Islam bukan agama mana dia. Bila sebut negara Islam, negara yang mempandukan Al-Quran dan hadis. Wa in ahadun minal musyrikin nashtajaraka fa'ajurhu hatta yasma'a kalam Allah. Surah Taubah, sekiranya ada seorang musyrik yang datang ke negara Islam nak minta perlindungan, fa'ajirhu, bagi dia perlindungan. Walaupun dia lari pada negara musyrik, dia musyrik, dia mai ke negara Islam minta perlindungan, fa'ajirhu, bagi perlindungan. Maksud dia bila sebut negara Islam, kena ikutnya, kena ikut kod etika ni. Hatta yasma'aka Allah, kalam Allah, sehingga dia boleh dengar apa?
kalam Allah. Masuk negara Islam, bagi perlindungan, dia boleh dengar ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh orang Islam. Bila sebut negara Islam, amalkan Quran dan hadis. Tuan-tuan cari di mana dalam Al-Quran dan hadis yang menindah siapa-siapa. Tak ada, tuan-tuan. Tidak ada dalam Quran, di dalam hadis yang menindah mana-mana pihak, Islam, bukan Islam pun tak ada. Berbeza dengan teokrasi yang ada di Eropah. Gereja buat hukum sesuka hati, lawan dia kata ni hukum Tuhan. Atau ditangkap, dibunuh, dibakar dan sebagainya. Berbeza, tuan-tuan. Itu yang Imam Syekh Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah nak jelaskan. Negara Islam, negara yang adil untuk semua. Kemudian dia menyatakan al-mahkum alaih, buat syarat al-mahkum alaih atau mukallaf tamakum fihi, iaitu perkataan mukallaf. Kemudian beliau menyatakan, ni Imam Ghazali dalam perbahasan tentang hakim, pemerintah, jelaslah bahawa tidak ada pemerintahan melainkan adalah milik Allah. Betul lah. Pemerintahan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pun duk baca qulillahumma malikal mulk, katakanlah Allah pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasha', beri kerajaan pada siapa yang Allah Taala mahu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', Allah Taala cabut daripada siapa yang Allah Taala mahu. Sekiranya penduduk sebuah negeri itu banyak yang baik, banyak yang sembahyang, banyak yang taat pada Allah, banyak yang amalkan Islam, Allah Taala akan serahkan kekuasaan pada orang yang terbaik di kalangan mereka. Tapi kalau penduduk sebuah negeri itu banyak yang tak solat, banyak yang buat maksiat, banyak yang jauh pada agama, banyak yang melakukan kemungkaran, Allah Ta'ala akan serahkan kekuasaan pada orang yang zalim. Pasal apa? Supaya apa? Menjadi hukuman kepada penduduk satu tempat. Sebab pemimpin yang baik, kebaikannya dia akan mencakupi seluruh negara. Tapi pemimpin tu kalau dia tak baik, dia zalim, kezaliman dia semua pakat rasa. Itu sebagai satu hukuman daripada Allah. Dalam Quran sebut waluziqannahum nuziqannahum azab dunal azab al-adna dunal azab al-akbar la'allahum yarji'un. Allah Taala akan rasakan kita azab al-adna, azab yang rendah, bukan azab yang pedih api neraka, supaya manusia itu kembali. Antara hukuman daripada Allah bila Allah Taala serahkan kekuasaan pada pemimpin yang tak kasih pada rakyat dia. Baik, kemudian tidak ada perintahan bagi Rasul, tidak ada kuasa perintahan bagi Tuhan terhadap hambanya dan bagi makhluk ke atas makhluk yang lain. Bahkan semuanya itu adalah hukum Allah dan ciptaannya. Tidak ada pemerintahan bagi selainnya. Pemerintahan mutlak Allah Subhanahu wa taala, itu pemerintahan mutlak. Kemudian beliau membincangkan tentang hakim yang merupakan pemilik khitab yang ditujukan pada golongan mukhalaf, yakni Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mewajibkan hukum berkenaan dengan solat, haji, puasa dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan tengok hukum-hukum Allah ni, mana ada hukum Allah yang merugi yang kita tak ada. Hukum mana tentang hukum Allah yang merugi yang kita tak ada. Semua. Sebab tu Imam Asy-Syatibi, ramai ulama usul fiqh sebut, dia sebut apa? At-tasyri' ataupun asy-syari'ah li maslahatil ibad. Semua undang-undang Allah, hukum Allah untuk kebaikan hamba, untuk kita boleh hidup kan. Untuk kita boleh hidup. Macam saya sebut kat tuan-tuan, tetapi mana-mana negara mesti ada penjara. Kita temping pun ada penjara. Adakah bila sebuah negara tu ada penjara tak sayang pada rakyat kan? Ada penjara pasal sayang pada rakyat kan? Pasal apa buat penjara? Kot ada rakyat yang ingkar, bunuh orang ke, curi ke, memang kena bola penjara. Tidak nak hidup macam mana? Pasal sayang kat rakyat lah ada penjara. Pasal Allah Ta'ala sayang pada umat Islam lah, dia ada hukum hakam macam-macam. Tak boleh berzina. Kalau boleh berzina, semua pakat tak tahu nasab bapa apa yang mana satu. Nasab rosak. Nasab rosak macam mana nak mewarisi harta pusaka? Kalau nasab dah rosak, kalau apa, tak jaga, tak boleh bagi apa, peninggalan, tak jaga akal, tak boleh minum arak, ketum, mabuk, tidak, habis langgar orang mati tengah jalan. Mabuk ni renta, habis langgar orang. Dia undang-undang ni semua untuk manusia. Tak boleh mencuri, tak boleh membunuhnya, supaya manusia boleh hidup aman damai. Mana ada undang-undang yang mana tuan-tuan merugikan manusia? Semua untuk manusia. Baik, kemudian yang ditujukan pada mukallaf, beliau menyatakan mengenai hak membuat hukum, ia adalah hak bagi yang mencipta dan memerintah. Ini hak Allah. Segala hukum yang ada dalam Islam bukan orang reka. Kalau dinyatakan dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu hukum Allah. Itu bukan hukum sahabat-sahabat, itu hukum Allah yang perlu dimertabatkan oleh orang yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita mengakui tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam kitab dia, kita sendiri yang kena memertabatkan dia.
Dan itu sudah semestinya untuk kebaikan umat Islam, kebaikan seluruh manusia, tuan-tuan. Kemudian dia adalah penentu hukum, penguasa terhadap orang yang dikuasai, dan tidak ada yang berkuasa melainkan yang Maha Pencipta. Hukum dan pemerintahan adalah miliknya. Nabi Muhammad SAW sultan, tuan, bapa dan suami. Apabila merintah dan mewajibkan, maka ia tidak menjadi wajib daripada ucapan mereka, bahkan ia menjadi wajib kerana Allah mewajibkan mentaati mereka. Kenapa kita taat pada Rasul? Allah Ta'ala suruh. Bukan kerana Nabi Muhammad tu semata-mata Nabi Muhammad kita kena taat, bukan. Allah wajibkan taat pada Nabi. Ada ayat Quran sebut, ada, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul tu suruh buat. Apa yang dilarang tinggal. Allah Ta'ala wajibkan kita taat pada Nabi. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul, macam taat pada Allah. Nampak? Taat pada Rasul diikat dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita tengok ayat ni. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah. Atii'ullah, taat pada Allah, tidak berbelah bahagi, wajib taat pada Allah. Wa atii'ur rasul, bertambah wa atii'ur rasul, taat pada Rasul. Taat pada Rasul dalam apa jua kena taat, sebab Nabi ni maksum, Allah wajibkan taat pada dia. Tapi ulil amri dia tak sebut atii'u. Wa ulil amri minkum, orang yang memegang tampuk kekuasaan di kalangan kamu, yakni kena tengok dia. Sekiranya yang memegang tampuk merintah kekuasaan ni dia taat pada Allah dan Rasul, kita taat pada dia. Tapi bila dia buat tindak tanduk dia yang tidak taat pada Allah dan Rasul, tidak ada ketaatan pada dia. Dia mesti tengok nak taat pada makhluk. Ulil amri ni tengok dia taat pada Allah dan Rasul ataupun tak. Dalam hadis ini disebutkan la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk dalam menderhakai Tuhan. Suami, isteri wajib taat suami. Dalam hadis disebutkan, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan ayyasjuda li zawjiha. Kalaulah aku boleh suruh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, aku akan suruh seorang isteri sujud pada suami dia. Tapi tak boleh sujud. Nak cerita besarnya tanggungjawab suami terhadap isteri, dan betapa besarnya ketaatan isteri kepada suami. Suami nak sediakan makanan, tempat tinggal, kebahagiaan besar. Tanggungjawab suami ni. Bila suami dah tunaikan tanggungjawab dia, isteri ni sepatutnya lah, kalau Nabi kata boleh tu sujud lah. Tapi tak boleh. Nak cerita besarnya nak isteri kena taat pada suami. Tapi kalau suami kata suruh buka tudung, tak boleh. Suami kata tak payah semayang, tak boleh. Tak, walaupun suami, sebab suami suruh benda yang bercanggah dengan agama. Siapa pun dia, tuan-tuan, tak kira dia raja seluruh dunia ni, dia seorang raja yang paling berkuasa, dia suruh kita ingkar pada Allah, kita tak boleh. Sekalipun dia raja yang memerintah Rusia, Amerika, semua dia conquer, macam Namrus tu. Seluruh dunia ni dia conquer. Namrus, Bukhtansar, ni perintah satu dunia, raja seluruh dunia. Dia suruh kita ingkar pada Allah, kita tak boleh tahan. Pasal hang makhluk, walaupun hang raja seluruh dunia, hang makhluk. Baik, tak boleh taat pada makhluk. Ataupun dia seorang raja yang kontrol seluruh dunia, planet lah, kata dia berkuasa, dia buat benda yang bercanggah dengan agama Islam, kita kena kata benda tu buruk. Betul tak? Walaupun dia raja yang memerintah seluruh muka bumi, dia merintah seluruh muka bumi, tapi rajin berzina, kita kena sebut berzina ni haram. Apa yang tuan buat ini salah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh kata disebabkan dia ada kuasa, dia merintah seluruh muka bumi, maka kita kata oh ni betul ya. Tak boleh. Salah tetap salah. Baik. Kemudian mengenai hak membuat hukum, itu yang tuan-tuan baca kisah Namrud kan dia merintah satu muka bumi. Namrud ni dia mengaku dia Tuhan. Lepas tu dia mengaku dia Tuhan, bukan saja-saja dia mengaku, sebab orang dulu umur panjang. Orang dulu jadi macam Nabi Nuh umur 1000 tahun, Nabi Adam 1000 tahun, Namrud ni umur dia panjang, lama. Dan Namrud dia berjaya maintain kontrol satu muka bumi. Kiranya satu muka bumi ni dalam genggaman dia,
Semua yang ada atas muka bumi tunduk pada Namrus. Lawan Namrus, dia hantar tentera hancur. Kuat Namrus ni. Jadi Namrus ni dia memerintah. Dalam Quran sebutkan, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu mulk. Tidakkah kau lihat wahai Muhammad, orang yang berdebat dengan Ibrahim, yakni Namrus, tentang Tuhannya. An atahu Allahul mulk, kerana Allah telah memberikan dia kerajaan. Tuan-tuan baca tafsir. Allah telah memberi kekuasaan pada Namrus memerintah satu muka bumi. Satu muka bumi selama 400 tahun. 400 tahun. Mana kita nak cari manusia merintah satu muka bumi 400 tahun? Tak ada mana kerajaan di mana-mana benua, tak kira Antartika ke Arktik ke, semua tunduk pada dia. Dia ada ketenteraan yang sangat kuat. Namrus dah 400 tahun. Namrus fikir, 400 tahun aku hidup umur panjang, 400 tahun aku kontrol muka bumi, mana dia aku Tuhan. Dia bawa dia main tu. Dia main idea tu setelah 400 tahun dia conquer muka bumi. Ni bukan sekejap tuan-tuan. Bukan sekadar 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, bukan sekadar 20 tahun, 400 tahun baru dia main idea, aku Tuhan lah kalau macam tu. Baru dia mengaku. Maka dia panggil Nabi Ibrahim kan. Setelah Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim kan kena bakar, tak jadi apa. Yang bakar Nabi Ibrahim bukan Namrus, yang bakar penyembah berhala. Jadi bila dikeluarkan, bila Nabi Ibrahim dibakar tak jadi apa-apa, Namrus ni kaku. Hebat. Macam mana satu manusia yang dibakar di dalam api sebesar gunung tak jadi apa? Tu yang Namrus tertarik dengan Nabi Musa, dia bagi, dia bawa ke istana di Babylon, di mana? Di Iraq. Maka Namrus pun tanya berkenaan dengan Tuhan. Nabi Musa kata fa inna rabba idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku menghidup dan mematikan. Allah menghidup dan mematikan. Namrus kata, qala ana uhyi wa umiit. Aku pun boleh menghidup dan mematikan. Bukti dia tangkap dua orang, dia bunuh seorang ni dia lepas. Nampak? Aku bunuh seorang, aku menghidup seorang. Tambah. Maka Nabi Ibrahim kata apa? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah menerbitkan matahari daripada timur, kau terbitkan pada barat. Fa buhital ladzi kafar, tercengang Namrus. Habis dia. Kalah lah dia dah dapat. Tapi lepas tu dilepas Nabi Ibrahim AS. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, Namrus ni bukan raja biasa-biasa tuan, raja satu muka bumi. Tapi bila dia salah, kita kata salah. Ketaatan pada dia tidak ada bila dia ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Namrus akhir hayat dia isytihar perang kepada Allah. Itu akhir hayat dia. Sebab dia rasa dia berkuasa. Maka dia isytihar perang, dia cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia himpunkan tentera dia, tentera ramai tuan-tuan, penuh muka bumi, penuh. Tentera dia satu muka bumi penuh, tak tahu berapa juta tentera dia. Dia kumpulkan tentera dia dan dia angkat pedang ke langit, dia mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan nyamuk saja. Nyamuk nak bagi tahu apa? Manusia ni tak terang mana pun. Ni Namrus ni Namrus satu muka bumi, tak terang mana pun. Nyamuk mai siang jadi malam. Pasal apa? Nyamuk mai tutup matahari. Nyamuk gigit tentera Namrus, semua tinggal rangka tuan. Tinggal rangka. Namrus, nyamuk masuk dalam telinga dia 40 hari baru dia mati. Dia makan sikit-sikit. Nak cerita lagu mana pun pangkat kita berkuasa, hang manusia, hang makhluk, hang terikat dengan Al-Quran dan hadis, berpada-pada. Bila kita nak cakap, nak betul, nak kena ingat kita makhluk Allah Subhanahu Wa Taala walaupun siapa kita. Kemudian tuan-tuan, jadi dalam ni nampak dia kata sama ada Nabi Muhammad ataupun sultan, tuan, bapa dan suami. Kan wajib tak bapa suami? Bukan semata-mata kerana dia suami dan bapa, tapi kerana Allah suruh taat pada suami dan ayah. Begitu. Tapi ketaatan tak mana? Ketaatan pada benda makruf, benda yang baik. Kalau benda yang tak baik tak boleh ya? Bapa suruh buat maksiat tak boleh. Tapi kalau bapa suruh pergi masjid, suruh baca buku, kena taat lah benda yang makruf. Baik, kemudian kalau tidak seperti ini, maka setiap makhluk akan mewajibkan suatu ke atas orang lain. Takut jadi macam Kristian lah. Masa zaman kegelapan, dia gereja memerintah, dia buat hukum suka hati, dia wajibkan suka hati. Ini tidak ada dalam Islam.
Mana boleh mereka hukum, mana boleh mereka semua benda. Semua kena rujuk dalam Quran dan hadis, dah ada dalam tu. Kemudian dan yang diwajibkan itu akan mengembalikan apa yang diwajibkan. Ini disebabkan salah seorang daripada keduanya tidak mempunyai kelebihan daripada yang lain. Sedangkan kita semua makhluk, macam mana kita sesuka hati nak mewajibkan satu benda pada orang yang lain? Yang berhak mewajibkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taat pada pemimpin kerana Allah Ta'ala suruh taat pada pemimpin pada benda-benda makruf. Kalau pemimpin tu buat benda baik, benda yang baik, dia pemimpin, tak kira lah dia menang pilihan raya ke apa-apa, tapi dia buat benda tu benda yang bagus, taat je lah. Sebab dia pemimpin dan benda dia suruh tu okey, tidak ada percanggahan dengan agama, taat je lah. Supaya sebuah negara tu boleh berjalan dengan lancar. Betul tak? Boleh jalan dengan lancar, taat pada benda-benda makruf. Baik tuan-tuan, kemudian jadi yang wajib adalah mentaati Allah dan mentaati siapa yang Allah wajib untuk mentaati dia. Nampak? Kita sebagai hamba Allah yang wajib taat hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada orang yang Allah Taala suruh kita taat. Siapa yang Allah suruh kita taat pada dia? Nabi SAW. Ulul amri, kalau sekiranya benda-benda makruf disuruh. Suami, bapa, kalau disuruh benda-benda makruf wajib taat. Baik. Kemudian kita tengok tuan-tuan, pemerhatian yang kedua, Al-Hakimiyah hanya dilakukan oleh Al-Maududi dan Said Qutb. Kenapa Dr. Yusuf Qaradawi sebut lagu ni? Kerana golongan yang inti dengan negara Islam ni, dia allergic dengan negara Islam ni, dia ambil, dia quote kenyataan Maududi dengan Syekh Qutb ni, dia quote sikit je, sehingga kenyataan itu menjadi keliru, seolah-olah negara Islam ni negara teokrasi. Bila pegang kuasa, buat sesuka hati menggunakan nama Tuhan. Dia nak jawab ni, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baik, kemudian Al-Hakimiyah yang dinyatakan oleh Maududi dan Syekh Qutb dan dijadikan oleh keduanya sebagai milik Allah sahaja, tidak bererti bahawa Allah melantik para ulama dan pemerintah dan mereka merintah dengan namanya. Bukan makna dia merintah negara Islam. Bila seseorang tu jadi pemimpin, maka Allah yang lantik dia dan dia buat suka hati. Semua yang dia buat Allah Ta'ala restu. Bukan, tak ada. Sesiapa pun yang naik, dia punya dusturnya, panduan dia Al-Quran dan hadis. Kalau bercanggah, kena tegur, ni salah. Walau siapa pun dia. Hatta Nabi SAW pun pernah ambil pandangan sahabat dia. Pernah kan? Nabi waktu dalam perang Badar kan, perang Badar, Nabi berhenti di satu tempat. Masa tu nak perang, berhenti di satu tempat. Seorang sahabat Nabi nama dia Hubab bin Munzir. Ini pandai, ahli perang. Hubab bin Munzir dia tanya kat Nabi dengan beradab. Dia tanya, adakah ini perintah pada Allah? Berhenti di sini wahyu ataupun ini adalah apa pandangan Nabi SAW, strategi peperangan? Kata Nabi, ini pandangan aku, ini strategi peperangan. Kata Hubab bin Munzir, wahai Rasulullah, kalau begitu bukan di sini, depan sana. Sebab apa? Di sana ada sumur perigi Badar. Kita pergi di sana sebelum musuh sampai, dan kita jadikan sumur di belakang kita, sebab air jadi milik kita. Nabi bergerak. Maknanya seorang pemimpin itu sepatutnya berhati terbuka lah bila ditegur oleh orang bawahan. Apatah lagi kalau benda itu yang betul-betul salah, tuan-tuan, terima lah. Baik, kemudian bahkan yang dimaksudkan ialah hakimiyah perundangan sahaja. Yang dimaksudkan perundangan tu, yakni hukum Allah yang ada dalam Quran, dalam hadis, yang tu milik Allah. Tak boleh dia ubah oleh sesiapa pun, sesuka hati dia nak ubah, tak boleh. Baik. Sandaran kuasa politik adalah milik umat yang melantik para pemerintahnya. Adapun nak lantik, bukan dilantik, mana ada lantik daripada Allah, tuan-tuan. Yang dilantik daripada Allah ni hanyalah Nabi datang wahyu. Kita manusia mana ada orang yang datang wahyu, Jibril bagi tahu orang jadi pemimpin, mana ada. Mana dilantik dengan kuasa ketuhanan, tak ada. Kita ni tuan-tuan nampak, kuasa lantikan ni diserahkan kepada umat. Kalau negara Islam, dia dilantik oleh alul hilli wal iqdi, yakni orang yang pakar bidang politik dan pakar agama, dia akan pilih siapa yang paling berhak menjadi pemimpin. Tapi kita sekarang ni dah tak ada orang, tuan-tuan. Dia boleh kata di seluruh dunia kebanyakannya semua demokrasi. Makna dia tuan-tuan pilih, semua rakyat pilih. Dia ada, saya pernah sebutkan tuan-tuan lah, dia ada sudut baik dan buruk dia.
Sudut baik dia, kalau seluruh rakyat sebuah negara itu dia faham Islam, faham kebenaran, nakkan kebaikan, nakkan Islam jadi martabatkan, tak suka benda-benda yang songsang LGBT lah benda ni, dia takkan sokong orang lagu tu, betul tak? Dia akan sokong yang nak bawa Islam, dia akan sokong orang yang ada nilai Islam, dia akan sokong orang yang tak suka kepada gerakan-gerakan songsang ni. Eloklah negara tu. Tapi kalau sebuah negara tu masyarakat dia banyak jauh pada agama, tak suka main masjid, tak suka solat, suka dengan hedonisme, hidup bebas buat maksiat, suka dengan aktiviti songsang, konsep sana, dedah aurat sana sini, dia takkan pilih pemimpin yang hak Islam ni, dia akan pilih yang hak padan dengan dia. Itu sudut dia. Masalah dia apa? Dia akan dapat pemimpin lagu tu. Tapi disebabkan itulah yang ada tuan-tuan, itulah yang ada sekarang ni. Betul tak? Dalam kaedah usul fiqh sebut mala yudruku kullu la yatruku jullu. Kalau apa benda yang kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sebab tu pentingnya kuliah-kuliah, pentingnya ustaz-ustaz ahli agama ni tolong menyedarkan umat Islam tentang Islam, nilai-nilai Islam. Sedarkan mereka supaya mereka ni pandai tuan-tuan. Bila pilihan raya dia pun pandai menilai lah tuan-tuan. Pandai menilai sendirilah. Dah faham agama, kenal agama, nilai agama, nilai lah, supaya pandai pilih pemimpin siapa yang layak untuk merintah. Baik tuan-tuan, kemudian membezakan antara dua perkara ini cukup penting, dan mencampurkan di antara keduanya akan mengelirukan dan menyesatkan, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Ahmad Kamal Abu Majid. Jadi yang disebutkan pemerintah ni hukum tu, hukum Allah tu memang semata-mata mutlak milik Allah. Adapun yang jadi pemimpin dalam mana-mana negara Islam, maka dia dilantik oleh rakyat dia sendiri. Rakyat dia lantik. Kan negara Islam alul hilli wal aqdi. Alul hilli wal aqdi yang lantik dia layak. Kalau dia dah tak layak, alul hilli wal aqdi yang pecat dia, nanti orang lain pula. Begitulah seterusnya. Makna hakimiah bukan berarti seruan kepada negara teokrasi. Bahkan inilah yang dinafikan oleh Syekh Qutb dan Al-Maududi. Hakimiah ni bukanlah makna seseorang tu bila jadi pemimpin dalam negara Islam, dia boleh buat sesuka hati atas nama Tuhan. Bukan. Hakimiah ni merujuk pada hukum Islam tu. Yang mana hukum Islam ni menjaga, memberi keadilan pada seluruh manusia, tak kira agama apa pun. Manusia ke binatang semua mendapat keadilan Islam. Kemudian Syekh Qutb berkata dalam kitab Ma'alim tentang Al-Hakimiyah, kerajaan Allah di muka bumi tidak akan berdiri dengan diberikan tokoh tertentu, iaitu tokoh agama kuasa hakimiah di bumi, sebagaimana yang berlaku dalam kekuasaan pihak gereja. Ini tak ada. Mana dalam Islam dakwaan pihak gereja adalah. Jadi tuan-tuan boleh bacalah tentang masa zaman kegelapan, macam mana pihak gereja di mana, di Eropah sebelum zaman apa, Renaissance, Renaissance tu, bagaimana nak minta ampun pun kena pergi gereja, kena bayar mahal, nak dapat surat pengampunan tu kan. Di mana ada? Ini rekaan daripada pihak gereja. Dia buat sesuka hatinya. Dalam Islam tak ada. Ulama boleh ke ulama dalam Islam? Dia nak reka siapa nak bertaubat pada Allah, kena mai jumpa dia, bagi duit kat dia, bayar. Tak ada. Dalam Quran sebut je lah. Nak taubat bukan buat lagu tu. Nak taubat dia sebut wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah tawwabar rahimah. Jelah Quran sebut. Barang siapa yang melakukan keburukan ataupun menzalimi diri dia, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tak perlu nak jumpa kawan ni, bayar duit banyak lagu ni tak perlu. Ini rekaan. Ini bid'ah. Tak ada dalam agama. Baik, kemudian juga tidak akan dilantik pemimpin yang bercakap di atas nama Tuhan, sebagaimana keadaan sistem yang dikenali sebagai teokrasi. Yang nampak, dia cakap apa saja, ini adalah perintah Tuhan, padahal dia yang buat hukum tu. Yang bertindak tu, dia bertindak ikut nafsu dia. Bila orang lawan, aku ni wakil Tuhan di atas muka bumi. Nampak? Alasan dia wakil Tuhan. Yang aku buat ni Tuhan yang ilhamkan kepada aku. Itulah nama teokrasi. Buat sesuka hati, menggunakan nama Tuhan. Ini sebab tu kita kena faham istilah kadang-kadang. Contoh, orang selalu sebut apa, jual agama. Saya ada seorang kawan, dia buat kelas Quran. Dia rumah dia tu, dia bawa aircon, ada whiteboard. Dia kan tuan-tuan tahu kelas Quran ni kan macam teknik Baghdadi, Haraki, macam-macam teknik lah tuan-tuan. Jadi dia pun bila buat teknik ni, dia buat kelas Quran. Maka dia jemputlah siapa-siapa yang nak belajar boleh datang belajar dengan dia. Memang berkesan lah. Daripada tak kenal Quran boleh baca Quran.
dan dia letak dah bayaran. Yalah, bukan free aircon tu. Dia nak aircon dia set up semua pakai duit. Jadi dia letak sedikit bayaran. Maka ada orang kata kat dia, hang ni ustaz jual agama. Itu bukan jual agama, dia bekerja dan dia layak menerima upah. Ni sebut dalam hadis. Orang yang paling berhak menerima upah orang yang ajak Quran. Kalau Perdana Menteri layak dapat elang dia, orang ajak Quran lebih berhak. Kalau orang kerja sebagai kek sawit layak menerima upah, orang yang ajak Quran lebih berhak menerima upah. Sebab dia kerja. Saya kaki tangan orang kerajaan, tuan-tuan kaki tangan kerajaan, tuan-tuan kerja swasta, kerja apa-apa lah, tuan-tuan layak menerima upah. Orang yang ajak Quran lebih berhak. Kena tahu tu. Sebab dia kerja. Tu kerja lah tu. Kerja dia apa? Kerja dia mengajar. Itulah nama kerja. Seperti mana kita bekerja, jadi YP ke, jadi menteri ke, jadi apa, kita kerja. Orang ajak Quran tu dia kerja lah. Dia layak lah menerima upah. Dapat pahala. Dia ngajak Quran dapat pahala, dia dapat upah pun dapat. Dia apa? Dia dapat duit tu pun dapat pahala. Dia cari rezeki yang halal. Nampak tak? Itu kerja. Habis tu jual agama lagu mana? Jual agama lagu ni. Baca hadis Nabi. Nabi sebut akhir zaman, Nabi kata yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Akhir zaman nanti ada orang pada waktu pagi di Islam, petang jadi kafir. Ada setengah orang petang tu di Islam, pagi jadi kafir. Makna dia ditinggal agama dia. Nabi belakang tu Nabi sambung. Nabi kata apa? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dia jual agama dia kerana sedikit habuan dunia. Makna dia apa? Dia lepas agama dia, dia ambil dunia. Itu jual agama. Macam tuan-tuan ada kereta, tuan-tuan jual kat Yuska. Yuska kata 10,000, tuan-tuan ambil 10,000 kereta, bagi kat Yuska. Macam itulah tuan-tuan ada ilmu agama. Kerana dunia, tuan-tuan tinggal ilmu agama, tuan-tuan ambil dunia. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan menggadaikan prinsip agama kerana dunia. Itulah jual agama. Ilmu agama tahu benda ni haram, benda ni halal, tapi kerana sedikit habuan dunia, diam. Itulah jual agama. Hang menggapaikan prinsip agama, mencari habuan dunia. Tu namanya jual agama. Ini dia lepas. Baca dalam Quran banyak dia sebutkan tentang Bal'am bin Ba'urah. Macam mana tuan-tuan jadi sesat, ni ulama jadi sesat. Quran sebut watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Wahai Muhammad, cerita tentang Bal'am Ba'urah ni, wali pada zaman Nabi Musa, yang kami berikan dia ayat-ayat kami, bagi ilmu, bagi karamah pada dia. Kemudian apa? Fansalakha minha, dia lempak semua. Hak ilmu yang Allah Ta'ala bagi karamah, lempak belakang. Itu kata jual, lempak, lepas. Dia lepas agama ni, dia cari dunia, dia tukar. Sistem barter kan? Itu jual, barter. Fakana minal ghawi, dia jadi di kalangan orang yang sesat. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami angkat dia dengan ilmu yang kami bagi. Walakinnahu akhlada ilal ardh, tapi dia memilih dunia. Wattaba hawa, dan nafsu dia. Itu jual agama. Dia dapat perempuan, dapat harta, dia lempang agama dia. Itu nama jual agama. Baik tuan-tuan. Ada pun orang yang bekerja tuan-tuan, taklah. Cikgu-cikgu, saya cikgu kat sekolah. Cikgu ngajak pendidikan Islam, ngajak bahasa Arab. Ada gaji pada kerajaan tuan-tuan. Ada, tidak? Ada grade gaji 41, 44, 48, 48, meja 48. Dalam tentera ni 48, 52, 54. Ada grade gaji. Pasal apa? Dia kerja. Betul tak? Dia kerja. Yang tak boleh ni tuan-tuan, tuan-tuan pergi apa? Kalau nak kata untuk ilmu, kalau ikut sebenar-benar untuk ilmu ni, tuan-tuan ramai-ramai pergi cari ustaz. Kata tengok Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, imam-imam mazhab, keluar rumah berbulan-bulan, bertahun-tahun tak balik cari ilmu. Tapi disebabkan sekarang ni zaman dia ni tuan-tuan nak cari lagu tu susah. Tuan-tuan ramai-ramai nak pergi cari. Saya dekat Bagan Serai tuan-tuan, berapa banyak model tuan-tuan nak pergi cari, susah. Lah ni ustaz semua jadi kerja. Betul tak? Semua bekerja. Ustaz kena ruangkan masa, main bawa kereta, main sini, main mengajar. Dia bukan jadi sekadar menuntut ilmu, dia bekerja. Kalau lu ingin menuntut ilmu, tak, pergi cari. Baca saja bagian Imam Ghazali, Imam Syafi'i, imam-imam dahulu. Dia akan keluar mencari ilmu, cari.
Yang tak bolehnya, tuan-tuan jumpa saya dekat mana? Kat Bagan Serai. Tuan-tuan kata, ustaz ni nak tanya sikit hukum ni. Saya kata kat tuan-tuan, bayar 50 pun saya jawab. Memang dosa lah tu. Tak boleh lah. Tapi kalau ustaz tu datang, tuan-tuan berdejuk, mana tu ustaz tu bekerja. Baik, kemudian tuan-tuan, mana ni? InsyaAllah lah, saya habiskan dulu sikit. Atau pemerintah ketuan yang ni juga tidak dilantik pemimpin bercakap di atas nama Tuhan sebagaimana keadaan sistem bukan sebagai teokrasi atau pemerintahan ketuhanan yang suci, tapi ia akan berdiri dengan dijadikan syariat Allah. Nampak? Bukan suka hati yang syariat Allah yang memerintah dan segala urusan dikembalikan kepada Allah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh syarak rujuk Quran dan hadis hukum Allah. Orang yang kaji Quran dan hadis, dia takkan dapati dalam Quran menzalimi mana-mana puak. Baca di mana dia menzalimi, tak kira sekalipun orang yang bukan Islam, tunjuk mana Quran menzalimi dia, baca. Kecuali dia pekut salah. Kita tengok di YouTube, dia pekut nampak Quran yang zalim, suruh bunuh orang bukan Islam. Bila tengok balik, ayat tu cerita waktu perang. Memanglah cerita waktu perang. Tak kalau tuan-tuan tengah perang tengok musuh, jangan tembak, matilah tuan-tuan, dia tembak tuan-tuan. Ni cerita waktu perang. Memang kita perang, kita tidak balas. Kalau duduk saja aman-aman, mana ada dalam Quran suruh pergi tangkap, bunuh, mana ada. Tapi dia kod salah, konteks dia salah. Mengenai pendapat Al-Maududi tentang hakimiah pula, sebahagian manusia telah mengambil juzuk tertentu daripada kata-katanya sahaja, dan mereka memahami bukan berdasarkan apa yang beliau maksudkan. Mereka meletakkan hukum dan natijah yang mana Maududi sendiri tidak akui dan tidak bertepatan dengan semua pemikiran dan kefahaman dakwahnya yang telah dijadikan dalam pilihan bukunya. Dia pekut sikit kalam Maududi. Dia berkata Maududi kata negara Islam ni negara teokrasi. Baik. Risalah, rencana dan ceramahnya, hal ini berlaku terhadap kalam Allah dan Rasul apabila juzuk tentu diambil dan dipisahkan daripada rangkaiannya yang saling menyempurnakan, menjelas ataupun menghadkan, maka bagaimana pula dengan kalam lain daripada kalam kata-kata manusia. Hatta Al-Quran sekalipun kod tak kena pada tempat. Macam saya sebut tadi tu, saya kod yang kalau kita tengok debat di YouTube banyak kan, kalau di barat banyak debat yang dakwah apa, dia berdakwah di jalan-jalan kan, berdebat dengan orang yang salah faham tak ada agama. Banyak dipekut kenyataan fakhuzuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Tangkaplah depa, bunuhlah depa di mana yang kamu temukan depa. Nampak ni? Islam suruh bunuh orang bukan Islam di mana saja kamu jumpa. Dia kod salah. Ayat tadi dia kata apa? Fa in lam ya'tazilukum, sekiranya yakni musuh-musuh Islam, dia tidak membiarkan kamu. Tak membiarkan kita. Mana dia apa? Dia nampak kita, dia tembak. Dia ada bom, dia baling bom. Dia ada artillery, dia tembak artillery yang kita. Dia ada peluang, dia serang kita. Dia tak membiarkan kita. Kemudian wayukufu aydiyahum, dan dia tak tahan tangan dia. Tangan dia ni mesti tetak kita ke tembak ke. Dan dia tak berdamai dengan kita. Wayulqu ilaikumussalam. Yang ni bahawa Allah Ta'ala sebut, tangkap, bunuh. Di mana kamu bertemu? Pasal apa? Pasal dia bunuh kita, dia serang kita. Tapi dia tak suruh itu, dia ikut sikit fakhuzuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Gitu. Ni kalam Allah mengkut silap, makna lari. Kalam Maududi tuan-tuan, orang ambil sikit, orang ubah lari-larilah. Dia punya konotasi dia nampak jahat, padahal dia ambil sikit. Baik. Al-Maududi telah menyebut ciri-ciri khusus demokrasi barat. Kemudian beliau berkata, tapi hadiah panjang. Kata sambung bawah tu, anda melihat, kata anda melihat ia bukanlah berasal